Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada kali ini. Saya, Cikgu Muhammad Affan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Hebatnya Adikku. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Hebatnya Adikku ini terdapat pada muka surat 4 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.2.6. Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat yang pertama, menulis sebuah teks catatan dan 3 rangkap pantun mengenai hebatnya adikku secara mekanis dengan betul dan kemas. Yang kedua, melafazkan 3 rangkap pantun mengenai hebatnya adikku dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menjelaskan pantun tersebut. Seterusnya, mari kita lihat kriteria kejayaan ataupun KK yang perlu murid-murid capai pada pembelajaran hari ini, iaitu murid berjaya menulis sebuah teks catatan dan 3 rangkap pantun mengenai hebatnya adikku secara mekanis dengan betul dan kemas. Yang kedua, murid berjaya melafazkan 3 rangkap pantun mengenai hebatnya adikku dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menjelaskan pantun tersebut. Murid-murid, lihat gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Kita lihat gambar yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak di situ? Ya, kanak-kanak sedang melukis. Di sini kita nampak kanak-kanak sedang menyertai pertandingan melukis. Dan seterusnya gambar yang kedua. Sekumpulan kanak-kanak menunjukkan hasil lukisan mereka. Pastinya lukisan yang dilukis itu sungguh cantik dan menarik. Jadi, kita lihat persoalannya di sini. Apakah perasaan dan apakah yang mungkin akan terjadi selepas pertandingan itu ditamatkan? Ya, pastinya ada peserta yang menang dalam pertandingan melukis dan juga ada yang kurang berjaya. Pernahkah keluarga kamu menang dalam apa-apa pertandingan? Ya, mungkin ada dalam kalangan kamu ada yang telah memenangi pertandingan melukis atau apa-apa sahaja seperti pertandingan memasak, bercerita, pertandingan menyanyi.
Apakah perasaan kamu apabila ahli keluarga kamu telah menang dalam pertandingan tersebut? Pastinya perasaan kamu akan bangga dan gembira atas kejayaan yang telah dicapai oleh ahli keluarga kamu itu. Namun begitu, terdapat juga ahli keluarga yang kurang berjaya, iaitu kalah dalam pertandingan. Namun, janganlah kita berputus asa dalam pertandingan dan kita mesti mencuba lagi dengan yang terbaik pada masa akan datang. Seterusnya, mari kita membaca teks catatan ini bersama-sama dengan cikgu. Untuk pengetahuan murid-murid, teks catatan ini mempunyai format yang khusus, iaitu mempunyai hari, tarikh dan juga masa. Murid-murid lihat dalam petikan ini terdapat tarikhnya, iaitu hari Rabu, dan terdapat kotak kecil di situ yang menunjukkan tarikh Januari. Mungkin kamu boleh letakkan 14 Januari 2021, 8 pagi. Itu ialah formatnya lah. Baiklah, mari kita membaca teks ini bersama-sama. Rabu, 14 Januari 2021, 8 pagi. Para peserta pertandingan melukis, termasuk adikku Irfan, sudah bersedia. Pertandingan melukis akan dimulakan pada bila-bila masa sahaja. Semua peserta, termasuk Irfan, berkumpul di dalam dewan sekolah. Peralatan melukis seperti pensel, krayon dan kertas lukisan sudah tersedia di depan mata. Maksud petikan ini iaitu Irfan sudah pun bersedia untuk melakukan aktiviti melukis. Jadi di sini Irfan telah pun menyediakan peralatan melukis seperti pensel, krayon dan kertas lukisan. Pastinya perasaan Irfan sungguh bersemangat untuk memenangi dalam pertandingan melukis ini. 8:15 pagi. Semua peserta mula melukis. Tema pertandingan melukis itu ialah keluarga yang bahagia. Irfan melukis gambar keluarga kami yang sedang berkelah. Maksud petikan ini iaitu pada pukul 8:15 pagi, semua peserta telah memulakan aktiviti melukis. Maka Irfan telah memilih tema keluarga yang bahagia, iaitu keluarganya yang sedang berkelah. Mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang memilih tema selain daripada tema Irfan. Mungkin murid-murid memilih tema buah-buahan, tema tumbuh-tumbuhan, tema sekolah, tema hari sukan, tema hari kebangsaan dan bermacam-macam lagi tema yang murid-murid boleh pilih sewaktu dalam pertandingan melukis. 10:30 pagi. Keputusan pertandingan diumumkan. Irfan telah berjaya mendapat tempat pertama. Lukisannya yang cantik dan kreatif telah menarik perhatian para juri. Kami sekeluarga berasa amat bangga hingga menitiskan air mata kegembiraan. Maksud petikan ini iaitu pada pukul 10:30 pagi, keputusan pertandingan
diumumkan. Maka Irfan telah menjadi juara dalam pertandingan ini, iaitu tempat pertama. Kerana apa ya? Dia berjaya mendapat tempat pertama? Dia berjaya mendapat tempat pertama kerana lukisannya yang sangat cantik dan dipilih oleh para juri. Para juri tertarik dengan lukisan yang dilukis oleh Irfan itu. Perasaan ahli keluarganya, iaitu ibu, bapa dan juga abangnya, iaitu Ammar, berasa sangat bangga sehingga menitiskan air mata kegembiraan. Mari kita lafazkan pantun ini bersama-sama dengan cikgu. Rangkap yang pertama. Riuh rendah suasana di kota. Kota Melaka indah tergambar. Bersedia sudah para peserta. Semangat mereka berkobar-kobar. Rangkap kedua. Paku pakis, pucuknya lentik, pokok pegaga ditimpa dahan. Irfan melukis, sungguhlah cantik. Gambar keluarga menjadi pilihan. Rangkap tiga. Sampan dialih mudik ke muara. Mudik ke muara, muatannya pari. Irfan dipilih menjadi juara. Kami gembira, tidak terperi. Sekarang, padankan maksud pantun yang sesuai berdasarkan ketiga-tiga rangkap pantun ini. Diharapkan murid-murid dapat menyesuaikan maksud pantun ini dengan pantun yang telah murid-murid lafazkan sebentar tadi bersama dengan cikgu. Semoga murid-murid menjawab latihan ini dengan betul. Tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya menyesuaikan maksud pantun ini dengan rangkap pantun yang telah murid-murid lafazkan sebentar tadi. Adakah murid-murid berjaya menjawab latihan ini dengan betul? Tahniah cikgu ucapkan sekali lagi. Kepada murid-murid yang masih kurang memahami maksud pantun ini, sila fahami pantun ini dengan sebaiknya. Baiklah, mari kita melakukan aktiviti ketiga, iaitu tuliskan teks catatan tersebut dengan betul dan kemas dalam buku penulisan. Maksudnya di sini, murid-murid perlu menyalin semula teks catatan yang terdapat dalam buku teks muka surat 4 ini ke dalam buku penulisan. Pastikan kamu dapat menulis teks catatan ini dengan kemas dan betul. Seterusnya, tuliskan ketiga-tiga rangkap pantun tersebut dengan betul dan kemas dalam buku penulisan. Maksudnya di sini iaitu murid-murid perlu menyalin semula pantun yang telah kamu lafazkan tadi dalam buku penulisan. Pastikan pantun yang telah kamu tulis ini mestilah kemas dan betul. Selamat berjaya ya murid-murid.